A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wabarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kenapa dapat lagi kita bersama untuk berkumpul dan juga meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan ringkasan Sahih Imam Muslim, yang mana kita ambil ringkasan daripada Imam Al-Qurtubi, dan kita dah sampai pada Kitabul Iman berkenaan dengan tajuk pemberian harta ataupun harta kita benda kebaikan kepada sesiapa yang dibimbangkan iman dia. Bimbang iman dia akan rosak, maka dibantu dengan cara berkenaan. Namun gitu macam zaman Umar dulu kita terangkan tu, Umar pernah buat keputusan untuk tak beri kepada mu'allaf kerana dia kata Islam telah kuat. Umar pernah buat, dia tak benarkan beri, dia tak beri harta zakat ni yang dahulu banyak disalur pada orang mu'allaf, dihentikan oleh Umar kerana apa? Kerana dia kata Islam telah kuat, tidak lagi perlu kepada keadaan tadi. Namun begitu kita kata kerana Rasulullah SAW sendiri berikan, sebenarnya baginda beri kerana atas dasar wahyu Allah Ta'ala. Okey, baginda berikan. Dan dalam perbincangan kita itu kita lihat bagaimana Rasulullah SAW menyatakan dia kata wa ghairuhu, dia kata Nabi kata dalam hadis berkenaan, inni la'uti rajula, sesungguhnya aku akan beri seorang tu harta. Okey, wa ghairuhu, dan sedangkan selain daripada dia, ahabbu ilayya minni, ahabbu ilayya minhu, lebih disukai siku daripada berbanding dengan dia. Tapi kenapa aku berikan? Maka fata'ya yakubbahullahu finnar, bima Allah akan lemparkan dia atau campak ke dalam neraka. Dan satu ayat dia kata malaka an fulan, Nabi kata pada saat dia kata pasal dia dah berhujah depan Rasulullah SAW untuk perkara tersebut. Nabi kata malaka an fulan. Okey, dia kata malaka an fulan fa wallahi inni la urahu mu'mina. Maka dia kata demi Allah aku melihat laki ni Sa'ad kata, apa hal engkau dengan tentang fulan tu Rasulullah? Sebenarnya aku lihat dia ni adalah orang yang beriman. Dan dalam kata-kata Sa'ad tu tadi, maksud dia boleh seorang tu bersumpah untuk perkara yang dia yakini. Dia zon. Dia actually kuat kepada dia, tak mengapa dia untuk bersumpah tersebut. Maksud tadi adalah aku menyangka, aku merasakan. Okey? Dan Sa'ad bersumpah pada benda yang dia rasakan, bukannya dia tahu pasal dalam hati manusia tu mana dia tahu. Tapi actually appearance keimanan daripada seorang tadi dikira sebagai satu tanda. Dan Sa'ad bin Waqqas ketika itu bersumpah depan Rasulullah SAW, wallahi inni la urahu mu'mina, demi Allah aku diperlihat kepada aku dia ni ada seorang yang beriman. Demi Allah dia sumpah kat situ. Dan Nabi tak mengingkari perkara tersebut, dan Nabi tak suruh dia kafarah. Dan jadi menunjukkan bahawa boleh bersumpah di atas perkara yang diyakini, dan bahawa dia bukan lara, bukan sumpah lara. Dan dia adalah pendapat Malik dan juga jumhur para ulama, dibenarkan untuk orang betul berkata macam tu. Dan bila Nabi kata pada dia akitalan, dan juga yang lain dia kata wa fi ukhra, pada yang lain qala fadaraba sallam bi yadihi ala baina unuki wa katifi, Rasulullah tepuk di antara tengkuk aku dan juga bahu aku. Thumma qala, Nabi kata akitalan ai Sa'ad, adakah lawan melawan atau berperang maksud dia tuqatiluni qitalan, kau nak perangi aku ke wahai Sa'ad? Maksud dia menolak ataupun menentang, maksud dia. Okay, seperti nak menghalang aku, kau nak lawan, nak sekat aku ke wahai Sa'ad? Okey, lepas tu Nabi pun terangkan seperti hadis yang awal tadi. So jadi dalam hadis tersebut kita dah baca bahawa memang kadang-kadang iman seorang tu mungkin tak kuat, maka dibantu dengan cara tadi, cara pemberian dan juga pengagihan harta dan sebagainya. Tapi benda berkenaan tak boleh menjadi satu benda tradisi lah. Dan Nabi SAW bukannya menjadikan itu sebagai wasilah dakwah yang pertama. Faham Dan Nabi, orang tu dah masuk Islam, cuma dia tak kuat. So jadi kita tengok apa benda yang masih perlu bantuan, kita bantu, dan tak punya masalah. Baik, bab ke-50 bab khamsin bab khamsin, bab yang ke-50, bab mudha'afatu ajril kitabi, bab mudha'afatu ajril kitabi idza amana bin nabiy sallallahu alaihi wasallam, idza amana bin nabiy sallallahu alaihi wasallam,
wa syiddatu adzabihi idza lam yu'min. Wa syiddatu adzabihi idza lam yu'min. 120. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun aw nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. 121. Wa an Abi Musa al-Ash'ari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala thalathatun yu'tawna ajrahum marratain rajulun min ahli al-kitabi amana bi nabiyhi wa adraka an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa amana bihi wattaba'ahu wa saddaqahu falahu ajran wa abdun mamlukun adda haqqallahi azza wa jalla wa haqqa sayyidihi falahu ajran wa rajulun kanat lahu amatun faghadaha fa ahsana ghidaaha thumma addabaha fa ahsana adabaha thumma a'taqaha wa tazawwajaha falahu ajran. Thumma qala asy-Sya'bi lil Khurasani khudh hadhihi al-haditha bighairi syai'in faqad kana ar-rajulu yarhalu fima duna hadha ila al-Madinah. Bab mudha'afah penggandaan ajril kitabi, pahala ahli kitab. Kitabi ini ada gelaran pada ahli kitab. Kitabi macam Malaysia kan, Ameriki kan, dia actually Arabi. Dia ya belakang tu ya nisbah, okay? Mana bila sebut apa kitabi, maksud dia kitab balik pada kitab, golongan ahli kitab maksud dia. Dia penggandaan pahala ahli kitab idza amana, bila dia beriman bin Nabi SAW, terhadap Nabi SAW, wa syiddati azabihi, dan juga dahsyatnya atau kerasnya azab dia idza lam yu'min, apabila dia tak beriman, ya. Daripada an Abi Hurairah, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, okey, an Rasulullah sallallahu daripada Rasulullah sallallahu qala, baginda bersabda, wallazi nafsu Muhammadin biyadihi, demi Tuhan yang nyawa Muhammad di tangannya, nyawa Muhammad di tangannya. Ini biasa Rasulullah SAW bersumpah macam ni. Ini jarang Rasulullah bersumpah dengan wallah. Okay, kerana apa? Kerana besarnya nama Allah Ta'ala. Kita terangkan itu, mana sumpah dengan nama Allah Ta'ala ni actually agak tidak mudah keluar. Kalau yang lara tu ialah yang lara macam yang kata wallahi dia innahu la mu'min tu actually biasa. Tapi kalau Nabi sendiri actually jarang. Biasa Nabi nafsu Muhammad wala nafsi biyadih, dia biasa dia akan sebut macam tu. Okey. Betul, Nabi kata la yasma'u bi, tidak mendengar mengenai ku, bi tentangku. Ahadun, sesiapa, min hadhil ummah, daripada umat ini. Okey. Ummah ni asal actually ummah ni dari bahasa Arab sebenarnya dia ada dua pengertian, ya. Satu, ummah ni pada asal dia jamaah, sekumpulan daripada haiwan. Adalah ummah. Contoh macam dalam surah Al-An'am ayat 38,
Al-An'am 38 Allah nyatakan, wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Dan tidak adalah binatang yang melata. Binatang yang melata, sebarang yang melata di muka bumi, dan juga tidak ada yang terbang. Yang terbang, tidak ada yang melata di muka bumi, dan tidak ada yang terbang di udara, dia terbang dengan dua sayapnya, melainkan ia seperti apa? Adalah seperti adalah umat-umat seperti kamu. Jadi maksud dia kumpulan-kumpulan haiwan seperti kamu. Maksud dia makhluk lah. Cuma para ulama sebahagian sebenarnya tak terima istilah tadi, pasal umat ni normally dilafazkan kepada bangsa ataupun ada community lah, community. Kerana sistem pentadbiran, sistem pertahanan. Dan bila dilihat pada binatang melata seperti semut atau pada lebah dan sebagainya, dapati firman Allah Ta'ala ni adalah benar. Maksud dia umat, bukannya dia duduk bersendirian, bukan individual, dia sejamaah, kumpulan. Bukan kepada binatang saja, bahkan haiwan, serangga dan sebagainya termasuk dalam perkara ini. Okey? Dan juga bila kita lihat juga dikatakan umat ni adalah sekumpulan manusia pun juga dalam surah Qasas ayat 23. Surah Qasas 23 Allah ceritakan berkenaan Musa alaihissalam, bila dia sampai ke Madian kan. Allah kata bila dia sampai ke Madian, wajada alaihi ummatan yaskun. Dia sampai satu lembah, dia dapati ada ummah, ada sekumpulan manusia. Yaskun sedang mencedok mencedok air untuk beri minum pada binatang-binatang ternakan mereka. Okey, itu juga menunjukkan bahawa penggunaan ummah tadi dan digunakan dalam keadaan yang berlainan jugalah. Maksud dia kena akid dalam hadis ni, sesiapa yang diutus kepada Muhammad SAW disebut umat dia kata la yasma'u bi min hadhil ummah, daripada umat ini, daripada bangsa dunia, mana makhluk yang ada kat dunia sekarang ni. Maksud dia Nabi kata sebut sekali lah semua jamaah manusia, tak kira bangsa, kulit apa dan sebagainya, semua mereka ni itulah orang yang diutus kepada Muhammad SAW. Itulah mereka orang yang diutuskan kepada mereka Muhammad SAW. Okey, dan juga maka dan pasti ataupun lazim ke atasnya hujah hujah yang datang ni kena kepada mereka, sampai kepada mereka, tak kira mereka percaya ataupun tak percaya. Dan sebab itu termasuk dalam perkara ni Yahudi atau Nasrani, walaupun mereka bukan umat Muhammad. Dan bila Nabi sebut kan orang yang akan bila Nabi sebut berkenaan dengan umatku kan, laisa minna dan sebagainya, memang Nabi seclude, asingkan Nabi asingkan orang yang tak terlibat dengan agama Islam. Tapi bila atas dasar sesiapa yang menerima penjelasan tentang Islam itu sendiri, siapa sahaja yang ada kat dunia sekarang, tak kira bangsa apa dia bercakap, dia telah jadi termasuk dalam umat yang dimaksudkan Rasulullah SAW. Termasuk dalam umat yang Nabi lafazkan. Maksud dia tak kira dia percaya ke tidak, dia tetap terlibat dalam kumpulan ini, sekalipun dia adalah orang Yahudi atau Nasrani. Ikut mereka ada agama lain kan, mereka ikut kumpulan yang lain. Tapi namun kita bila kebetulan tidak ada nabi lain yang datang dan Nabi Muhammad saja datang, maka mereka sampai pada mereka hujah Rasulullah SAW, maka mereka tak ada nabi lain dah, dan mereka kena ikut Rasulullah SAW kat situ. Mereka tak percaya atau tidak, mereka tetap tergolong ikut umat ini, bangsa ini. Bukan dia kata umat Muhammad ni, maksud dia umat Muhammad ni orang yang Islam saja, tak. Siapa saja hidup selepas Muhammad SAW, maka mereka adalah umat Muhammad. Tapi tak kira dia percaya atau tidak. Tak kira percaya atau tidak, pasal Nabi diutuskan kepada mereka semua. Dan Nabi Muhammad bukan diutus pada Arab saja, diutus kepada semua bangsa, yang kulit apa sekalipun, itulah agama Islam diutuskan. Sebab itu Rasulullah SAW ni Nabi kepada semua bangsa, semua kaum, tak kira orang tu mana. Okey. Dan maksudnya dalam hadis ni, la isma'u bi ahdun bin hadhil ummah Yahudin wal Nasraniyun. Maksud dia menunjukkan bahawa dia kata dalam hadis ni, bila sebutkan kat situ tidak mendengar daripada umat ini, tidak Yahudi dan tidak Nasrani. Maksud dia tak terkira Yahudi atau Nasrani. Dalam lafaz yang kita baca kat atas tadi, daripada umat ini, daripada umat Yahudi atau Nasrani, maksudnya macam secludekan dorang daripada kumpulan umat Muhammad. Tapi sebenarnya yang sebetulnya mereka termasuk dalam umat Muhammad, walaupun dorang bukan beragama Islam, tapi mereka tetap Nabi yang diutus kepada mereka adalah Muhammad. So mereka adalah umat Muhammad. Contoh macam macam kaum Musa alaihissalam kan, diutus kepada kaum tertentu. Siapa yang kena diutus padanya Musa, maka dia adalah umat Musa alaihissalam. Macam Isa macam tu juga kan, semua para anbiya macam tu dapat terima, bila diutus pada mana kaum, maka kaum itulah bangsa dia, kaum itulah umat dia kan. Tapi kalau Muhammad SAW diutus pada semua, maka semua orang, tak kira Eskimo, tak kira cakap Arab pun, tetap mereka ni ada umat Muhammad. Sebab kenapa kita tak boleh tengok Islam sebagai hak Melayu saja tau. Islam hak sekular daripada Melayu saja, salah.
Islam ni hak semua, kena ajar kepada semua orang, bukan ajar pada Melayu je. Okey. Dan dalam hadis ni juga dalil bahawa sesiapa yang tak sampai dakwah Rasulullah SAW dan tidak juga atau larangan dia, perintah dia sebagainya, tidak ada hukuman ke atas dia. Seruan tak ada, perintah tak ada, maka tak ada hukuman ke atasnya dan tidak akan dikira ke atas mereka. Dan mereka inilah yang dimaksudkan sebagai Allah sebut dalam Quran surah Al-Isra ayat ke-15, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, dan kami takkan mengazab sehingga kami utuskan seorang rasul. Maksudnya kalau seorang tak sampai kepada dia dakwah Rasulullah SAW, maka kita tak dipersoalkan. Tapi kita kena define balik. Pasal dalam zaman Rasulullah SAW dahulu, Rasulullah tak sampai pun lagi, tak datang sebagai Nabi pun, kita lihat bahawa orang-orang sebelum baginda ada juga yang masuk neraka. Ramai, bahkan ramai. Boleh kata keseluruhan. Hatta bila Abu Talib kata, aku di atas agama atau nenekku, maka dengan itu dia masuk neraka. Dia tak kata la ilaha illallah, maka terus keluar masuk neraka. Menunjukkan bahawa agama sebelum itu bukan agama yang betul. Walaupun sekalipun orang tu baik, still tak lepas. Macam bila Nabi SAW ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha berkenaan Ibnu Jud'an. Ibnu Jud'an is actually orang yang baik. Ketika zaman dia hidup dahulu, sebelum Rasulullah SAW diutuskan sebagai Nabi, atau sebelum awal daripada itu lagi, mereka kenal dia ni sebagai seorang yang dermawan, kan, suka tolong orang dan sebagainya. Jadi Aisyah bertanya Rasulullah tentang status dia ni sebagai, di mana duduk dia. Nanti kita akan sampai hadis berkenaan. Jadi Nabi kata, innahu lam yakul yauman rabbighfirli khati'ati yaumin. Nabi kata di dalam neraka, dia tak pernah sebut walau sekali pun panjang hidup dia, walau sekali tak pernah sebut Tuhanku ampunkan dosaku pada hari kiamat. Dia tak percaya kiamat, maka terus jatuh. Sedangkan kita ikutkan perangai dia baik. Kalau ikut logik juga, tak ada Nabi diutus pada dia. So nak salahkan dia kenapa? Betul? Okay. Sebab apa mereka kena? Sebab zaman walaupun Ibnu Jud'an tadi duduk pada zaman yang putus para anbiya, tetapi kesan pengetahuan tentang Ibrahim AS ada. First ada. So anybody opposite Ibrahim punya amalan terkeluar. Okay. Kedua, pada zaman berkenaan ada orang cari hidayah. Contoh macam Zaid bin Amr bin Nufail, dia cari agama Ibrahim AS. Sampai dia tak sampai, Nabi pernah jumpa dia. Dia pernah jumpa Nabi SAW, tapi ketika sebelum Nabi diutuskan. So Nabi sendiri memang terkenal, dia ni tak makan binatang sembelih atas nama berhala. Dia sembelih binatang atas nama berhala, dia tak makan. Okey, ataupun orang apa-apa saja dah perbuatan orang jahiliah tu, dia kata ni salah. Tapi dia tak jumpa agama apa. Jadi dia jadi nak cari agama Ibrahim. Dia pergi ke sampai ke Syam dan sebagainya mencari agama. Tapi in the end dia mati kena bunuh. On the way balik ke Mekah. Dia tak Yahudi, tak Nasrani. Tapi macam sepupu Khadijah, Waraqah bin Naufal jadi Kristian, cari agama. Kemudian ada yang seorang lagi yang masuk agama Judaism. Masuk Jew jadi Yahudi. Kerana masuk agama berkenaan. Jadi secara tak langsung ada orang di zaman itu yang sibuk cari agama. Maka kalau seorang cari, semua kena. Contoh macam di India kan. Di India ada tahun 1 bilion manusia lahir lahir dalam keluarga penyembah patung berhala. Jadi kalau dalam ramai keluarga tadi ada seorang dapat hidayah, maka semua kena. Pasal memang kita kata secara asasnya itu yang berlaku. Memang itu yang berlaku sekarang. Dalam satu keluarga tadi yang besar, semua tadi penyembah. Bapak dia memang tak pernah ajar dia tentang Islam, tapi anak dia nampak agama dia salah. Maka agak anak mempersoalkan. Macam anak dia kata, bapak buat Tuhan, bapak masukkan nyawa dari Tuhan, bapak lagi bagi Tuhan, kenapa bapak sembah Tuhan? So question macam tu menyebabkan semua kena. Tak kira India kat mana pun, kat dunia ni kena. Sebab apa tahu? Sebab dia lahir dalam keluarga bukan Islam, lahir dalam keluarga yang penyembah berhala. Tiba-tiba dia bercakap macam tu. Maksud dia apa? Kalau dia boleh fikir, kenapa yang lain tak fikir? Bukan. Kadang-kadang bukan, benda tu ada. Suppress. Orang suppress. Dia tak boleh kata tak ada hidayah. Allah Ta'ala berikan asbab untuk hidayah. Tadi bukannya mesti kita datang malaikat mimpi ke, ataupun datang malaikat bercakap engkau. Bukan. Hidayah is actually Allah Ta'ala datangkan dengan asbab, environment, suasana. Mana the question is actually trigger. Tapi ada orang dia suppress. Persoalan tu datang tapi dia apa? Simpan. Macam kita lah kadang-kadang, macam ketika zaman jahiliah dulu. Zaman jahiliah zaman apa, kurang patuh dengan Islam contohnya. Kan ketika tu nampak macam rasanya aku masuk berdosa, tapi tak apalah, nantilah kemudian. Nampak tak? Dia bukan hidayah tak datang. Allah Ta'ala datangkan hidayah. Tengok kawan kita mati depan kita, kita takut. Kita tengok macam mati, aku nanti macam mana? Nampak tak? Actually kadang-kadang tak berikan tengok ada uban dah. Kan? Kedut dah. Itu hidayah juga. Kan mula boleh lompat, sekarang pakai sakit pinggang. Itu pun hidayah juga. Itu peringatan. Itu tazkirah. Itu zikr. Kan itu nadhir.
Pemberi peringatan bagi kita. Tak semestinya benda datang untuk manusia. Kan macam saya ceritakan berkenaan dengan kata-kata ke seorang budak 5 tahun. Bukannya tua pun, dia cakap macam tu pada bapak dia. So maksudnya dia boleh tahu macam tu. So semua kena. Cuma kita kata dalam tajuk tadi memang kita kata ada dalam apa? Dalam akhirat nanti ada orang yang tak akan berhujah kepada Allah Taala di akhirat nanti. Yang kita tengah sebut itu hadis dalam Sunan Nasa'i ada dan Ahmad ada. Asam. Contoh dalam hadis ni. Nama Ahmad kata dalam hadis ni Oh ya ke? Okey. Hadis Musnad Ahmad, daripada apa? Aswad bin Sari'. Aswad bin Sari'. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, baginda bersabda, arba'atun, empat kumpulan, empat manusia yaumul qiyamati, mana empat kumpulan manusia ni yang pada kiamat nanti. Rajulun asam, seorang lelaki yang pekak, la yasma'u syai'a, yang tak dengar apa-apa. Wa rajulun ahmaq, lelaki yang bodoh, mana dungu. Kan orang dungu kan kita tak boleh ajar apa-apa. Cakap dia tak faham. Kan? Wa rajulun haram, dan juga seorang lelaki yang dia nyanyok. Nyanyok tua. Tua lelaki tak nyanyok tua dan nyanyok. Wa rajulun mata fi fatratin, dan seorang lelaki yang mati dalam fatrah, mana tempoh putus di antara para anbiya. Mana lelaki pekak, bukan lelaki je, perempuan sama. Sebut lelaki tapi perempuan masuk sekali. Seorang yang pekak, seorang yang dungu, seorang yang nyanyok, dan seorang yang mati dalam keadaan tidak ada rasul. Maka fa amal asam, kalau orang yang pekak tu, fa yaqulu, dia berkata, Rabbi, dia Tuhanku, laqad ja'al Islam, ni sesungguhnya telah datang Islam, wa ma asma'u syai'a, aku tak dengar apa-apa. Betul lah, Islam datang, Nabi engkau ajar, tapi aku tak dengar apa-apa. Tak suruh ke tepi. Okey. Wa amal ahmaku, pun ada yang orang yang berdungu tu, dia kata apa? Dia kata fa yaqul Rabbi laqad ja'al Islam wa sibyanu yahdifuni bil ba'ri. Dia kata betul Islam datang, tapi apa? Ketika tu aku telah sedang dilempar oleh budak-budak dengan najis kering. Kan orang gila kan, budak-budak kecil suka tengok orang gila daripada batu. Pasal tak tahu. Kan dia cili perangai kan. Dia kata manusia okey. Dia kata Islam datang tapi aku tengah macam tu keadaan. Mana aku nak Islam? Dan dia pesan, dia kata wa amal haramu fa yaqul Rabbi laqad ja'al Islam wa ma aqilu syai'a. Dia kata ya Allah telah datang, Rabbi Tuhanku telah datang Islam, tapi aku tak faham apa-apa. I cannot understand anything. Kali minit jumpa orang, awak siapa? Cakap sembang-sembang. Awak siapa? Kan, awak siapa? Yang tak faham pasal kan? Dia punya memori macam ikan emas. 5 minit kan. Dia 5 minit, 3 minit dan sebagainya. Mana kadang-kadang nyanyuk, nak macam mana, nak ajar apa? Apa kita nak ajar macam tu? Dia maksudnya kita kata Islam datang tapi macam tu keadaannya. Okey. Wa ammal ladzi mata fil fatrati, adapun siapa yang mati dalam fatrah dan tempoh putusnya para rasul, fa yaqulu, dia kata Rabbi ma atani laka rasul. Tak datang bagi engkau daripada engkau untuk kepadaku sebarang rasul. Tak datang kepadaku daripada engkau sebarang rasul. Fa ya'khudhu mawathiqahum, maka akan ambil janji pada mereka, la yuti'unnahu, hendaklah mereka semua taati Allah Taala. Fa yusil ladina, Allah Taala pun beri arahan pada mereka, lepaskan mereka, dan Allah Taala kata anidkhulun nar, terjun dalam neraka. Allah Taala buka pintu neraka di depan orang, Allah Taala suruh terjun ketika tu. Nabi kata apa? Qala fa wallazi nafsu Muhammadin bi yadihi, demi Tuhan yang Muhammad di tangannya, lau dakhaluha, kalau mereka masuk dalam neraka tu, lakanas alaihim bardan wa salama, ia adalah menjadi sejuk dan selamat untuk mereka kalau terjun. Pasal Allah Ta'ala tak uji dah, tak hantar rasul dah. Pasal memang tak timbul hujah kat atas mereka. So ini kita kata konsep yang berkenaan dengan 4 golongan ni, yang dipakai yang keempat lah, berkenaan dengan orang-orang yang tak sampai pada dia. Tu Nabi kata la yasma'u bi, tak mendengar mengenaiku. Kalau tak dengar, maka tak timbul tajuk lah, tak dengar mengenaiku. Mana maksudnya hadis ni ada dalil, siapa-siapa tak sampai kepada dia dakwah Nabi SAW, maka tak ada hukuman ke atas dia. Berdasar pada tafsiran ayat surah Al-Isra 119 ayat ke-15, surah Al-Isra 15 dengan hadis tadi, hadis yang kita bincangkan tadi. Hadis itu adalah hadis yang hasan. Jadi hadis dipakai. Mana maksudnya siapa yang tak sampai pada dakwah Rasulullah SAW dan tidak juga mukjizat baginda, maka seolah tidak utus pada dia seorang rasul. Maka dia bukan tak nak faham, dia actually datang. Dia tahu, dia tak faham. Contoh macam ahli sains sekarang ni kan. Dia orang fikirkan alam ni kan, dia nak reason. Dia kata tak boleh, dia kata inilah alam ni complicated. Kan lebih complicated daripada apa yang kita faham. Contoh macam kita kata kita tak boleh terima. Contoh macam
Katakanlah poster tu kan, poster tu tulis macam tu. Kalau saya kata poster tu tadi, tak ada siapa type. Maksud dia perkataan ada Ya'jud, Ma'jud dan sebagainya. Tak, poster tu tak sengaja. Pasal apa? Tengah-tengah letak ink dekat atas meja, susun, tiba-tiba tertumpah, jatuh kat atas kertas, tulis nama tu. Dengan ketarikan graviti, tiupan angin aircon dan sebagainya, tertulislah benda berkenaan. Boleh terima? Tak boleh lah. Mungkin precision, ketepatan, ketidaksengajaan, kan? Boleh? Tak boleh kan? Actually bila fikir macam tu, itu tak boleh pakai. Jadi tak sengaja, accidentally happen, tak boleh pakai. Maka mana kita ni lagi complicated daripada benda tu. Kita ni, sistem saraf, sistem kita, tak kira lagi alam ni semua. Kita je. Kalau kita je, jari kita ni, kulit kita je. Kita ambil salah satu je sistem dalam badan kita, takkan boleh kita kata benda tu accidentally happen. Kan? Tak out of the blue tiba-tiba jadi. Tak boleh. Mesti ada aturan. Pasal macam tu kena ada aturan. Yang menulis tadi, yang letakkan mesti tahu huruf Y macam mana, J macam mana. Dia kena kenal huruf. Kalau tak kenal huruf, macam mana nak letak? Eja salah. Kalau tengok berterabur kan, perkataan tak boleh baca. Baru tuan kata tak sengaja ni. Dia tekan. Lepas tu terperi. Tak sengaja. Iyalah. Tak sengaja, random. Tapi bila benda tu tepat, dengan aturan, dengan kedudukan, dengan huruf, maksudnya pembuatan benda tadi apa? Ada ilmu, ada ketentuan, ada ketetapan, ada kehendak. Dan bukan datang dengan random. Macam kita dengan benda tu, kita lebih complicated. Tak ada mana ahli sains kat dunia ni boleh katakan bahawa alam ni jadi tanpa diaturkan. Tak boleh. Dia cakap macam tu, soalan dia kata apa? Boleh jadi ada tulisan ditemui dalam ni, macam tu kan, tulisan atas tu, bilik tandas tu, itu tak sengaja tu. Pasal apa? Debu daripada situ, kipas aircon sana tolak, terbang. Jadi tak boleh terima. Budak kecil tak boleh terima, orang paling pandai kat dunia tak boleh terima, paling bodoh pun tak boleh terima. Sebab apa? Sebab benda ni adalah benda common sense. Tapi bayangkan bila ahli sains kata apa? Alam ini jadi dengan sendirinya. Tak pelik ke? Kan dia actually contradict diri dia sendiri. Kalau kita kata meja tak boleh jadi dengan sendiri, meja ni 4 kaki kan, simple je. Ini kursi ni simple je, pun tak boleh kita kata apa? Jadi dengan sendiri. So dia kata bagi alasan, kursi ni tak siapa buat. Dia ada lori span, langgang lori kayu, langgang lori besi, langgang guling-guling jadi kursi. Tak boleh kan? Tapi kenapa boleh orang terima bahawa alam ni, dan kelakarnya pula, dia sanggup lari apa tau? Tak nak terima Tuhan. Dia sebenarnya tak nak, dia kata tu alam tak ada permulaan, tak ada siapa buat. Sebab apa? Tak nak terima Tuhan je. Macam Richard Dawkins kan, saya dengar dia punya carahan. Dia tak nak terima Tuhan je. Bila dia pressure oleh ada seorang jurnalis tu tekan dia, bukan design kan. Dia kata dia kata intelligent design. Design yang aturan yang kita kata apa? Macam ni lah. Man lam tablughu da'watuhu. Nampak kan? Kita kata man tu, nak baca man tu, mim nun tu, tulisan macam tu. Ke tak sengaja buat? Tak sengaja pen terjatuh dakwat atas kertas. Mana boleh? Nak kena aturkan mim duduk situ. Kalau mim duduk sini, kan nun duduk ujung sana, boleh baca? Tak boleh, mesti kita random. Ini tak sengaja. Betul? Tak sengaja terjadi macam rupa mim, terjadi macam rupa nun. Ini kita bukan Jadi last sekali kan, bila kena pressure, tu dia kata apa? I think dia kata actually that's kata more intelligent creature than us came to the world, came to the earth, create us and left. Dia kata dia percaya makhluk asing, bodoh gila kan? Pasal tak? Dia maksud dia kalau macam tu, kita kata bukan tak dapat hidayah, dia denial. Dia tahu tak logik. Macam kita kata matlamat hidup manusia ni, kita kata benda semua alam dia ada matlamat. Semua ada purpose of life. Even actually kita bakteria pun ada purpose of life. Makan murid tuan-tuan sekalian tu, kan makan terbuang tak makan tak habis. Yang tukarkan jadi organik balik adalah bakteria. Kalau kita bunuh bakteria semua kat alam ni, dan saya habislah alam ni. Penuh. Tengok ini donat. Ramadan 2000 kan 2010 tu ni kita makan tinggal sini. Kan? Bakteria tak uraikan balik jadi tanah, tahu tak? Maksudnya kalau bakteria tak ada, alam ni akan rosak walau sekecil mana pun benda. Kan? Maksudnya semua ada purpose, ada kegunaan. In the chain of ni kan, world cycle ni kan, ada biodiversity. Sekarang dia sebut biodiversity kan. Hanya manusia tak ada masuk dalam tu. Anything else kita buang satu rosak, buang satu rosak, buang 10 rosak kadang. Buang satu semua rosak pun ada. Tak bisa. Manusia kau buang tak ada benda pun rosak kat situ. So logik akal dia takkan tak nak tahu kenapa datang. Kan the simplest question, takkan tak nak tahu kenapa awak datang. Takkan nak makan tidur je lembu boleh buat makan tidur, apa mulianya awak dan lembu? Kan apa baik kita lagi mulia dari lembu? Kau setakat mengawan, kucing pun mengawan, apa masalah kita?
Apa lebihnya kita nak menjadikan kita ni hebat dan sebagainya? Di sini tajuk dia sekarang. Kenapa kita kata kalau manusia tu berfikir, dia mesti sampai. Allah Ta'ala berikan pendarahan, penglihatan dan akal. Moga-moga kita bersyukur. Dalam surah An-Nahl 78 kan, waja'alakum as-sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Sebab kalau pakai dia akan jumpa. So normally orang apa? Batalkan. Sebab kenapa salah dia? Dia tak boleh kata tak dapat hidayah. Allah Ta'ala bagi hidayah, dia tak nak terima hidayah. Pasal bukan Allah Ta'ala tak bagi hidayah, tak nak bagi hidayah, Allah Ta'ala tunjukkan dia jalan, tapi dia tolak. Dan bila tolak tu tutup hati dia. Mesti sampai. Mesti sampai. Benda tu mesti sampai. Cuma kita kata contoh macam sekarang ni, macam zaman kita sekarang ni memang merebak lah. Cuma zaman dulu Eskimo kan, para sahabat kita sampai Eskimo, kita pun sampai ke Eskimo. Eskimo yang apa? Yang apa, bila bapak dia tua, dia hanyut kan. Tahu ke cerita ni? Orang Eskimo, orang asli kat setengah tempat pun ada. Bila orang tu dah tua sangat kan, dia tak boleh buat apa, dia letak kat satu pondok, mati kat situ. Lepas tu dia ambil banyak tu susun tulang, bawa masuk dalam pasu. Yang ni yang orang Eskimo, dia tahu tak? Pasal dia, setiap orang yang bekerja, kalau macam ramai hidup lelaki di rumah tu kan, semua berkemampuan, maksud dia tenaga untuk cari perburuan tu ramai. Tapi bila makin ramai orang tua, dia maksud dia feeding tak apa, producing. Tahu? Sedangkan ketika dia baby tu pun buat kerja macam tu juga. Dia makan bapak dia suap je, bukan dia produce apa-apa. Kan ada producing ke? Tak ada pun. Tangkap anjing laut. Tak. Kan daripada dia dewasa baru dia buat kerja. Tapi bila orang tu dah tua, diorang buat apa tau? Diorang akan letakkan pakcik-pakcik tu, tua-tua tadi, dekat satu bongkar ais. Dan dia pecah-pecah-pecahkan, dia hanyutkan. Sebab apa? Tak nak kongsi makanan. Yang kita kata kalau Al-Quran kata apa, jangan bunuh anak kamu kerana bimbang kemiskinan kan. Ini bunuh bapak sendiri. Bapak dengan mak. Siapa takut kemiskinan? Takut apa? Takut tak cukup makan. Seriously. Kaum berkenaan kita kata tak sampai, mungkin tak sampai Islam ke situ kan. Kalau generasi yang tak sampai, kita kata boleh masuk dalam tajuk tadi, dalam hadis Nabi tadi. Macam Al-Quran juga kata, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Dan kami tak akan mengazab sehingga kami utuskan rasul. Ya. Tapi kalau dia kata kaum tu dah diterima dan ada orang terfikir, habis. Macam itu yang berlaku bila saya kata tadi kan. Dalam 1 bilion masyarakat India yang lahir, ada satu orang kata, dia duduk macam tu, dia kata macam kan. Sedangkan bukan bapak dia expose daripada Islam pun. Umur 5 tahun, apa yang dia tahu? Tiba-tiba dia kata apa? Bapak buat Tuhan, bapak masukkan nyawa dan Tuhan, bapak lagi baik jadi Tuhan. Kenapa bapak sembah Tuhan? That's question is actually paling simple. Saya kata benda-benda ni menunjukkan apa? Tidak ada siapa pun mereka Allah Ta'ala berikan apa? Hidayah. Bapak dia kata dengan dia jangan cakap lagi, tapi dia diam. Tapi dalam hati dia masih lagi ada benda tu. Cuma last sekali sampai dah dewasa dia masuk Islam. Cuma anyway, dalam kisah yang kita faham tadi, maksud dia memang kita kata selagi mana kaum berkenaan betul pada mereka hujah tadi, hujah baru tak sampai mereka seruan Nabi, maka mereka ya. Tapi kalau dia kata ada di kalangan mereka terjumpa saja semua kaum tadi, kalau sejuta-sejuta lah, kalau 1 bilion ya, akan dipersoalkan Allah Ta'ala. Pasal ada seorang terfikir, asal kamu tak fikir. Kan macam mana boleh dia jumpa, kamu tak jumpa? Makan sama kan, hidup sama, duduk tempat yang sama. Kenapa dia jumpa, kamu tak jumpa? Kenapa dia tahu, kamu tak tahu? Allah Ta'ala berikan alat yang sama. The logic is there. Kenapa kita persoalkan lagi kan? Itu kita kata apa, bila purpose of life dan sebagainya, antara jalan terbaik kalau kita dakwah non-Muslim dakwah non-Muslim tu antara matlamat hidup. Maksudnya benda tu hanya kita dapat daripada Allah Ta'ala saja. So, untuk trigger ketuhanan tadi kena sebut benda tu. Sebab kita kata kan, semua alam ni sekarang ni, saya tengok bagi tadi apa, biodiversity petang malam. Biodiversity, dia tunjuklah binatang ini kena hidup, binatang sekian bla 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 kan, perlukan kesinambungan bla bla, semua benda diperlukan. Tapi soalan, manusia perlu tak? Cuba tanya sikit. Last sekali kalau kita jawapan tak ada, kalau tak tahu kenapa, kena tanya daripada pembuatnya. Sebab akan trigger kita apa? Agama. Trigger agama di situ. Yang menyebabkan seorang tu wajib beragama sebab dia kena tahu kenapa dia datang. Jika tidak, slipper dia pakai masuk jamban lagi mulia daripada dia. Tahu tak? Kan slipper tu ada matlamat. Tuan pakai slipper tak ada matlamat. Kenapa datang? Tak tahu. Tak senonoh lah. Tak tahu kan? Tak tahu. Habislah. Dan slipper ada matlamat, tuan pakai slipper tak ada matlamat. Itu menunjukkan apa? Dia tak cukup dahsyat manusia ni kalau dia kata tak nak berfikir. Jadi dia kata apa? Dia secara tak langsung ini maksudkan tadi dan tu, mana siapa-siapa tak sampai pada dakwah Rasulullah SAW, Nabi kata sebab Nabi kata la yasma'u ismi, tak mendengar namaku. La yasma'u bi, tak mendengar tentangku. Maksudnya kalau tak dengar lah. Kalau dengar saja Yahudi ke Nasrani tak kira siapa, kemudian tak beriman denganku, kalau apa, maka dia akan dikenakan Allah Ta'ala dengan apa? Dia akan jadi ada, dia kata Yahudiyun wa Nasraniyun, Yahudi atau Nasrani, thumma yamutu, kemudian dia mati, thumma yamutu, kemudian dia mati, walam yu'min billadhi ursiltu bihi, dan tak beriman dengan apa yang diutuskan dengan aku dengannya,
dan tak beriman Quran, tak beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, illa melainkan kana min ashabin nar, dia akan menjadi ahli neraka. Itu yang Nabi SAW sebut. Ini janji ya. Dan apa, dalam masa yang sama disebut pula pada hadis yang berikutnya, wa an Abi Musa al-Asy'ari, manakala dia tak beriman, confirm dia tak beriman dengan Rasulullah SAW, confirm dia ahli neraka. Dan sebaliknya pula, kalau dia beriman, apa jadi? Hadis 121, wa an Abi Musa al-Asy'ari, daripada Abi Musa al-Asy'ari, anna Rasulullah SAW, bahawa Rasulullah SAW qala, baginda bersabda, salasatun, tiga golongan manusia, tiga kumpulan lah, yu'tauna ajrahum marratain, diberikan mereka ini pahala mereka dua kali ganda. Diberikan mereka ini pahala dua kali. Mana bukan sekali, dua kali diberikan pahala dia. Pertama, rajulun min ahli kitab, seorang lelaki di kalangan ahli kitab, amana bi nabiyhi, dia beriman dengan nabi dia, wa adrakan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dan dia sempat dengan nabi sallallahu alaihi wasallam, fa amana bihi, dan dia beriman dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, wattaba'ahu, dan dia ikut baginda sallallahu alaihi wasallam, wa saddaqahu, dan dia percaya pada baginda sallallahu alaihi wasallam, falahu ajran, maka untuk dia apa? Dua pahala. Dia dapat dua pahala, dua ganjaran. Falahu ajran, untuk dia ada dua ganjaran. Maksud dia memang kita kata kerana apa? Kerana pertama sekali, ini apa yang diberi kepada mereka ni, kerana mereka ni adalah orang-orang yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Di dalam Quran pun Allah Ta'ala sebut tentang mereka ni. Dalam surah Al-Qasas ayat 52 sampai 54. Al-Qasas 52 sampai 54. Pada ayat berkenaan memang disebut berkenaan dengan diberikan mereka ini pahala dua kali ganda juga, macam hadis Nabi SAW nyatakan. Maksud dia dapat dua pahala. Pahala kerana beriman dengan Nabi mereka, dan pahala ketika masuk Islam. Dan dua pahala mereka dapat dua kali ganda. Pahala mereka dapat adalah dua kali ganda. Okey. Maksud dia kata orang kitabi ni yang digandakan pahala dia adalah orang yang dahulunya atas kebenaran daripada syariat dia. Mana syariat dia benar. Bukan maksud dia syariatnya salah, syariatnya benar. Dan apa, daripada akidah dan juga perbuatan. Akidah dia betul, perbuatan dia betul. Kemudian dia berterusan berpegang dengan berkenaan sehinggalah datang Nabi kita Muhammad SAW, dan dia beriman dengan baginda SAW pula. Dan dia ikut pula syariat baginda. Maka itulah orang yang diberikan ganjaran dia dua kali ganda. Sebab apa? Dia mengikut kebenaran pertama dan kebenaran yang kedua. Kebenaran pertama dan kebenaran yang kedua. Okey. Dan dia kata itu, wa abdun mamlukun. Yang kedua, wa abdun mamlukun, dan juga hamba yang dimiliki. Yang hamba itu tadi adda haqqallahi, dia tunaikan hak Allah azza wa jalla, wa haqqa sayyidihi wa haqqa sayyidihi, dan juga hak tuan dia. Hak tuan dia. Falahu ajran, maka untuk dia ada dua pahala juga. Falahu ajran, maka untuk dia ada dua pahala juga. Okey, untuk dia dua pahala. Tanpa iman amal tak terima. Confirm tak ada. Dan ini pun kita kata macam hujah-hujah yang sering kadang-kadang apa orang bukan Islam sering timbulkan. Dia kata kadang non muslim pun buat amal baik, so kenapa dia tak dapat? Dan saya bagi analogi banyak kali kan. Saya kata orang kita ada kilang, kita ada rumah, orang datang sapu rumah kat rumah kita kan, atau masuk kebun kita ke, atau kilang kita, dia buat kerja suka hati dia. Kemudian cukup bulan dia minta gaji. Kita ada penjaga dekat kilang tersebut atau rumah kita yang bagi tahu pada dia tak boleh masuk kan, dia minta izin dahulu. Dan dia kata suka hati saya rakyat Malaysia, ni semua tanah Malaysia. Tunjuk IC. Kita akan kata pada dia kalau cukup bulan dia minta gaji, kita halau macam tu je. Sebab apa? Sebab tak ada kaitan kita dengan dia, tak ada connection antara kita dengan dia. Untuk penerimaan upah pun anda kena kenal dia, anda punya apa, majikan. Untuk dapat ganjaran anda kenal Allah Ta'ala, tak apa. How can? Mana boleh macam tu kan? Itu sebab kenapa dalam kisah-kisah yang datang dalam hadis-hadis yang berkenaan macam apa, wanita Bani Israel lah dan sebagainya, yang pelacur dan sebagainya, semua mukmin. Hatta orang yang bakar diri dia bakar sampai jadi hangus, kemudian suruh ada kisah tulang campak pada angin dan sebagainya kan. Dia mukmin, dia percaya Allah Ta'ala ada. Dia mukmin tentang Allah Ta'ala. Tapi apa? Dia cuba lari daripada apa? Daripada hukuman Allah Ta'ala.
Allah Ta'ala, kenapa kamu buat benda berkenaan? Dia kata kerana takutkan engkau. Maka Allah Ta'ala masukkan syurga sebab ketakutan yang benar. So meaning that kita kata orang yang disebut dalam kisah-kisah panjang bagi minum anjing dan sebagainya, semua mereka mukmin. Dan bila macam tadi, macam yang hamba dikatakan seorang hamba yang dimiliki. Sebab kenapa bila Salman Al-Farisi contohnya dalam hadis Nabi SAW yang jelas nyata, Salman Al-Farisi dia menjadi hamba di bawah seorang Yahudi, dipemilikan bawah seorang Yahudi. Tapi Nabi tak adalah pula kata dengan dia, lawan je, bunuh tuan kau tengah malam. Tak ada, dia tak ajar macam tu. Maksudnya ketika dia dimiliki dia ni oleh apa? Seorang Yahudi sekalipun, Nabi tak suruh dia revolt, guna kekerasan untuk bunuh tuan dia. Nabi tak ajar. Bahkan Nabi suruh buat agreement dengan tuan dia supaya pembebasan tu dibuat dengan cara yang betul. Cara dia apa? Sedangkan walaupun dia dijual, dimiliki, pemilikan terhadap dia adalah salah. Itu cara yang salah. Itu apa? Dengan cara dia dijual oleh dia, dijual oleh satu kabilah daripada Arab, jual dia pada Yahudi berkenaan. Sedangkan dia nak pergi Madinah, dia bawa, bayar dah, orang tu jual di tengah jalan. So daripada si konteks penerimaan ataupun panggil apa, pemilikan tu salah, bukannya pemilikan yang sah. Tapi still dalam Islam tetap apa? Nabi suruh hormati. So jadi Salman Al-Farisi tak terlibat dalam perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq baru dia masuk. Sedangkan dia masuk dalam Islam awal ketika Nabi sampai ke Madinah. Faham tak? So Nabi tak suruh dia revolt, lawan, bunuh tuan kau tengah malam dan you are a warrior. Tak ada, Nabi tak ajar macam tu. Nabi suruh dia bayar. Bahkan Nabi suruh para sahabat kumpulkan. Bila disuruh dia bayar untuk bebaskan diri, Nabi suruh dia, para sahabat tolong dia untuk bebaskan. Bawa pokok seorang satu, Nabi tanamkan pokok berkenaan. Syarat untuk dia dapat bebas, dia kena tanam pokok sekian-sekian banyak, hidup baru dia dibebaskan dia daripada oleh tuan dia. Ada sekian banyak, berbanyak-banyak, lepas tu dengan sejumlah emas sekian banyak, Nabi bayarkan di pihak dia. Sebab penghormatan kepada orang tersebut masih lagi ada. Bukannya Islam suruh macam revolt sesuka hati. Tak ada, there's no such thing in Islam. Mana kita kata, dia salah, kita betul. Walau dia salah, kita betul sekalipun. Tu Nabi SAW ketika perang Hudaibiyah, perjanjian Hudaibiyah dibuat, perjanjian Hudaibiyah dibuat, walaupun perjanjian tadi dengan orang kafir sekalipun, Nabi hormati. Kan Umar tak puas hati. Umar kata apa? Bukankah kita ni benar? Bukankah kau Nabi? Kenapa kita kena patuh perintah dia? Umar cakap kan. Lepas tu Nabi kata, aku tak cakap tahun ni, aku cakap kita akan kawal tahun depan. Lepas tu jumpa Abu Bakar pula. Lepas tu dia kata, wahai Abu Bakar, kita ni Islam atas kebenaran ke? Diorang atas kebatilan? Abu Bakar kata, betul. Bukan Rasulullah ni, Rasulullah utusan Allah ke? Betul. Apa hal kita kena tunduk pada diorang? Dia bagi Umar, apa hal kita kena tunduk? So Nabi SAW kata apa? Abu Bakar kata, ikut, dia memang Nabi. Umar diam. So ini maksudnya dalam konteks tadi, Abdul Mamluk tadi, walaupun dia di bawah orang kafir sekalipun, dia punya pekerja dan sebagainya dikira dua kali ganda. Faham Bukannya bila dia jadi hamba orang Islam je. Tak, hamba orang kafir sekalipun, dia jadi hamba atau orang kafir, dia tunaikan hak Allah Ta'ala, tunaikan hak Tuhan dia, maka berjalan ke atas dia. Tapi syarat dia mukmin. Tuhan dia tak mesti mukmin. Dia mesti mukmin. Hamba tadi mesti mukmin untuk dapat dua ganjaran, dua pahala. Tapi hamba Tuhan dia tak payah. Tuan dia kafir, jahat sekalipun, apa Syiah sekalipun, tuan dia still dia dapat pahala dua kali ganda. Dan ada sebagian ulama bawa hadis ni kepada apa, tajuk orang yang bekerja. Orang yang bekerja bekerja dengan orang dan sebagainya. Ada kata macam tu, Allah Taala alam. Tapi dari segi nas hadis ini tak mengatakan orang tu bekerja dengan orang. Pasal hamba ni dia perintah yang apa, daripada, maksudnya dia ada dua command. Command yang wajib dilaksanakan oleh dia daripada Allah Taala, command yang wajib dilaksanakan oleh dia daripada tuan dia sendiri. Yang wajib, bukannya yang dia ni macam kita bekerja ni lain. Kita bekerja, kita nak kan bayaran kita. Adapun yang berlaku pada seorang hamba ni, dia kena patuh pada perintah tuan dia dan juga perintah Allah Taala. Maka penunaian dua hak tadi, dua pahala untuk dia. Faham Okey. Warajulun, dan juga termasuk juga orang yang mendapat pahala dua kali ganda ni. Maka dia ni adalah adalah orang yang rajulun kanas lahu amah. Dia ada seorang hamba wanita. Amah. Kalau abdun lelaki, amatun perempuan. Okey. Kalau baca doa doa yang dengan Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatik nasiyati biyadik. Kan doa yang untuk menenang hati tu. Kita nak baca. Itu untuk menenang hati, tu Nabi ajar. Kan ada kan, Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatik. Kan untuk lelaki lah betul, Allahumma inni abduka. Tapi untuk perempuan patut sebut Allahumma inni amatuka lah.
Pasal kau perempuan, kalau lelaki lain, mana abduka, hamba engkau yang perempuan, hamba engkau yang lelaki lain. Pasal abdun, lelaki perempuan. Tapi separuh ulama kata tak sama je. Pasal Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ya ayuhan nas wa'budu, kan, nas masuk semua lelaki perempuan, kan. Maksud dia bila sebut hamba tadi sini boleh masuk dua sekali. Tapi anyway, dalam istilah hadis Nabi, sering Nabi bezakan amah lelaki, perempuan, abdun lelaki. Okay, jadi seorang lelaki yang memiliki seorang hamba wanita, hamba perempuan, faqadaha, lalu dia bagi makan pada hamba wanita dia tadi. Qada bagi makan. Fa ahsana ghidaaha, lalu dia perelokkan beri makan. Bukan makan benda, dia makan best, hamba dia makan tak elok, tak ada makan yang elok, bagi makan cukup-cukup, bagi makan yang elok, kan, timing makan dia betul dan sebagainya. Thumma addabaha, kemudian dia ajar adab. Dia beri pendidikan, dia beri adab dan juga pendidikan kepada hamba wanita dia tadi. Fa ahsana adabaha, lalu dia perelokkan pengadaban yang perbiadi ataupun adab hamba wanita dia tadi. Okey. Thumma, kemudian a'taqaha, kemudian dia bebaskan hamba wanita dia tadi, wa tazawwajaha, dan dia kahwin pula dengan hamba wanita dia tadi. Falahu ajran, maka dia 2 pahala. Bukan setakat dia miliki, dia ajar, dia didik, kemudian dia kahwin dengan wanita berkenaan, maka dibebaskan, dia kahwin, maka 2 pahala untuk dia. Ini contoh bagaimana galakan Rasulullah SAW untuk orang-orang Islam yang memiliki hamba supaya bebaskan hamba dan juga kahwin dengan hamba berkenaan kalau sekiranya elok untuk dikahwini. Faham? Jadi tak langsung maksud dia pembebasan hamba ni digalakkan oleh Islam. Walaupun kita kata Islam tak bansuhkan penghambaan, tapi dan sering saya ulang berkali-kali, saya kata penghambaan Islam ni hanya berlaku kalau berlaku peperangan sahaja. Tanpa peperangan tak ada umat Islam ni jadi hamba pada orang lain hanya kerana orang tu kulit hitam, dia kulit putih, ataupun dia kulit putih, orang tu kulit hitam, tak. Dan hamba dan Islam ni berlaku apabila berlaku peperangan, kemudian pihak yang kalah ditawan, maka dua orang ni ditawan, dia akan jadi apa? Hamba pada orang yang menawan mereka. Jadi sekarang lah, macam tawanan Guantanamo, mana ada hak? Ada hak mengundi? Tak ada kan? Ada hak bersuara? Tak ada. Kat mana ada suara? Macam tu keadaan hamba. Tapi beza dengan Islam dahulu, hamba dan Islam dahulu tinggal bersama Islam sendiri. Mana bekerja dengan umat Islam, duduk dalam rumah umat Islam dan sebagainya, makan daripada makanan umat Islam. Apa yang umat Islam makan, dia makan. Pasal bahagian hadis Nabi SAW, Nabi suruh supaya apa dia makan, dia bagi makan pada hamba dia. Apa dia pakai, dia pakai pada hamba dia. Bukan benda tu. Bahkan matlamat asal perhambaan yang Islam tadi, atau tawanan tadi, dipegang supaya boleh sampai mereka ni dimasukkan dalam Islam. Bila dimasukkan dalam Islam, dibebaskan. Dan bahkan banyak dari Islam datang apa saranan pembebasan melalui contoh macam orang tu bersetubuh pada siang Ramadan, maka kafarah dia antaranya bebaskan hamba. Kalau untuk zihar isteri dia kata isteri dia punya punggung macam punggung mak dia, pun sama juga. Dia antara pembebasan tu adalah hamba. Macam tu juga kalau sekiranya orang tu apa sumpah nak bertemu sumpah, antara cara dia adalah pembebasan hamba. So maksudnya Islam buka banyak ruang untuk apa? Kafarah itu berlaku dengan pembebasan hamba. Hamba tu adalah kalau dengan tawanan perang tu ada berlaku kan dalam satu rumah sebagainya. Bukan hamba dia, tak semesti hamba dia, dia bebaskan hamba orang lain boleh juga. Kalau hamba dia sendiri ada, dia boleh buat. Kalau hamba dia tak ada, ya, bayar. You have to pay. Tak tahulah ada orang tu bagi free, tak apalah you bebaskan. I give it to you. Wallahu ta'ala alam lah, tapi biasanya orang akan supay lah, bayar lah. Nanti ketiga Abdul pun kena beli kan, berapa ratus dirham kan. Ha? Orang tak nak cari lain lah. Cari lain. Tak ada tak boleh lah. Tapi macam sekarang kita ada tawanan perang tu adalah tu hamba lah tu. Cari Guantanamo tu actually itu tawanan perang yang berhak untuk kita berhak dibebaskan melalui cara tadi. Kadang-kadang kita nampak bebas bukan sebab apa, ada orang kaya yang agak nak bayar kafarah, nak bayar kat situ, tahu tak? Kat sana negara kita tak adalah, negara sana kot, negara Teluk dan sebagainya kan. Duit dia orang banyak, dia gunakan duit sini tu bayar. Tu bebas balik tu. Dibayar mereka ni untuk bebaskan. Okay, saya tak langsung actually pembebasan berlaku dengan pembayaran. Dan peperangan macam tu sebenarnya. Jadi memang tawanan perang, tentera yang kalah dia tawanan pada tentera yang menang. Yang tentera yang tak kalah tu itulah hamba sebenarnya. Tak kira lelaki atau wanita. Faham? Jadi Islam kita tu berlaku macam tu. Bukan sebab warna kulit, bukan sebab orang tu apa keadaan dia. Kan zaman kita sekarang ni banyak orang tak faham benda ni. Dan kemudian berkata Asy-Sya'bi lil Khurasani, khudh hadzal hadis, ambillah hadis ni, dia kata bi ghairi syai'in, dengan tanpa apa bayaran. Ambil je. Kata faqad kana ar-rajulu yarhalu fi maduna hadha ila al-Madinah. Kerana sesungguhnya dahulu ada orang bermusafir jauh pada hadis yang kurang daripada ni nilai dia, okey, ke Madinah untuk dapatkan hadis ni saja.
Maksudnya disuruh sebarkanlah dengan percuma. Hadis ni diberitahu pada semua orang supaya sampai orang semua tahu bahawa berkenaan pahala 2 kali ganda ni banyak juga dapat diperolehi pada orang-orang yang tadi. So kalau siapa-siapa nak kejar pahala tadi, dia boleh buat benda tersebut dan juga disampaikan, disebarkan. Cuma kita kata kat sini yang ada tu yang pertama itulah yang sering berlaku, yang boleh berlaku kan. Yang dua lagi bawah tu payah sikit. Sebab apa? Sebab pertama sekali kita tak jadi hamba orang. Kedua, satu lagi apa, kita tak miliki hamba yang untuk boleh kita kahwini. Kan? Untuk lelaki ke perempuan? Kan untuk lelaki ke perempuan kan untuk lelaki ke perempuan, kalau dia kata dia ada hamba tawanan macam tu, apa, bagi makan dan sebagainya, boleh juga lah, lepas tu jadikan suami dia, Allah Ta'ala. Tapi yang pentingnya maksud dia pembahasan orang berkaitan sepatutnya dia elok perangai, dia adab, ajarkan adab. Tapi diletakkan satu lelaki sebab apa? Sebab biasanya lelaki ni memberikan adab lebih kuat berbanding dengan wanita. Kalau dia kata orang terbesar lah, kalau budak kecil lagi mungkin perempuan lebih baik. Lelaki ni dia lebih kepada apa, keras kan. Perempuan lebih baik memberikan adab. Faham Baik, ada soalan? Tak ada. Sambung. Bab 51. Bab ma jaa fi nuzuli Isa bin Maryam wa ma yanzilu bihi. Bab ma jaa fi nuzuli Isa bin Maryam wa ma yanzilu bihi. 122. An Abi Hurairah qala an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahi la yanzilanna ibnu Maryama hakaman adila falyaksiranna as-saliba wa la yaqtulanna al-khinzira wa la yad'anna al-jizyata wa la tutrakanna al-kilasu fala yus'a 'alaiha wa la tadhhabanna ash-shahna'u wattahasudu wa la yud'awunna ila al-mali fala yaqbaluhu ahad. 120 juga. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaifa antum idza nazala ibnu Maryam fiikum wa imamukum minkum wa fi riwayatin fa ammakum minkum. Qala ibnu Abi Dhi'bin tadri ma ammakum minkum qala fa ammakum bi kitabi rabbikum azza wa jalla wa sunnati nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam. 133. Wa an Jabir ibn Abdullah qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul la tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna 'ala al-haqqi dhahirina ila yaumil qiyamah qala fayanzilu Isa ibn Maryam sallallahu alaihi wasallam fayaqulu amiruhum ta'ala salli lana fayaqulu la inna ba'dakum ala ba'din umara takrimatallahi hadhihi al-ummah 124. Wa an Abi Hurairah
anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala walladhi nafsu Muhammadin biyadihi, walladhi nafsu Muhammadin biyadihi, la yuhillanna ibnu Maryam bifajjir rawha hajan au mu'tamiran au layasniyannahuma Baik. Bab Majaa fi nuzuli Isa. Bab berkenaan apa yang datang mengenai turunnya Isa Ibn Maryam. Dia masih lagi berkaitan dengan iman. Pasal ini di antara perkara yang umat Islam diberikan oleh Allah Ta'ala ujian. Kita sekarang ni, kita takkan boleh menyebabkan turunnya Isa. This one thing for sure. Kena ingat macam Mahdi, hadis-hadisnya sahih. Maryam, Isa datang turun balik, hadis sahih juga. Bukan Israiliyat. Saya dulu ada orang tanya saya soalan. Dia kata, "Ustaz, bukan ini Israiliyat ke?" Saya kata, "Kenapa?" "Sebab macam menyokong Kristian je." Saya kata, "Tak, kerana ini janji Allah Ta'ala." Saya kata. So, dia kata, "Ya, kita bimbang benda ni macam penularan dalam Islam. Ulama-ulama hadis lebih pandai dari kita. Dan perkara ini kita bukan buat benda ni kerana kita ada preference ataupun keinginan untuk benda berlaku. Tak. Nabi beritahu tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat bukannya benda kita kena buat. Dia akan berlaku, nak ke tak nak ke dia akan jadi. Faham Bukannya benda contoh macam bila ada orang dia marah, dia kata, "Apalah kerajaan Saudi Arabia ni bina bangunan tinggi-tinggi, nanti kiamat lagi cepat." Apa hal kan? Kenapa fikir macam tu? Apa sal? Apa asal fikir macam tu? Pasal kita kata benda tanda kiamat tadi akan berlaku, nak ke tak nak dia akan jadi. Imam Mahdi turun, dia datang tapi tak ada kaitan kita. Maksudnya bila dia datang kita kena ikut je. Benar, dia ikut macam Nabi arahkan, kita ikut. Bahkan benda ni kalau ikutkan dia bersifat Nabi terangkan, maksudnya kita kena ikut siapa saja mengajak kita berkebaikan, tu je. Tak ada kaitan masalah dia punya kedudukan, siapa dia dan sebagainya, keturunan mana, tak payah. Yang penting apa? Dia bawa qala Allah qala Rasulullah, ikut. Habis cerita. Itu guideline sebenar. Dan begitu Nabi kata dalam ramai-ramai yang datang nanti ada yang contohnya Imam Mahdi. Ada juga yang contoh macam Isa bin Maryam. Yang Isa bin Maryam ni kita kata terkenal. Kita tahu bahawa dia salah seorang nabi yang terakhir diutus pada Bani Israel. Yang antara yang terakhir antara yang terakhir diutuskan. Nak kata yang terakhir tak ni juga, pasal sebenarnya di sisi Bani Israel ni disebut nabi, prophet. Actually yang datang tanpa mukjizat pun ada, datang dengan profesi saja pun ada. Kan datangkan dengan apa akan jadi. Allah Ta'ala alam. Yang penting kita kata benda-benda tadi kita kata selepas daripada Musa AS, nabi dia ramai sangat. Lepas Isa ada lagi nabi ke, Allah Ta'ala alam. Yang penting kita tahu bahawa salah seorang nabi Bani Israel itulah dia, antara yang terakhir lah. Ikut nama yang kita pelajar, yang terakhir itu dia. Tapi dia kata lepas tak ada nabi baru dah untuk mereka. Ikut yang datang daripada kita yang datang daripada kita. Diorang sering sebut. Kita suruh ikut Saint Peter lah, Saint John dan sebagainya. Diorang kasih itu masih lagi nabi. Masih nabi juga. Sebab diorang angkat kadang-kadang kata macam John Paul. Paul lah yang mengangkat, yang buat fahaman Trinity. Dia bukan nabi pun. Tapi everything dia sebut semuanya orang Kristian masukkan sebagai asas dalam agama. Macam Isa kata suruh berkhatan. Paul kata tak payah berkhatan. Diorang ikut Paul. Isa haramkan babi dan sebagainya. Paul kata boleh makan babi. Dia makan babi sebab Paul kata boleh. Tahu cerita tak? Jadi anything dia contradict ajaran Isa. Sebenarnya Isa ikut apa Musa ajar. Tapi datang Paul dia ubah macam-macam. Masa dia kata dia contradict dengan apa yang berlaku. So anyway, bila kita tahu tentang Isa datang ni kan, kita kata Isa AS datang, dia tetap akan datang, kita nak ke tak nak. Cuma masalah sekarang ni kita kata kesan dia bukannya dalam bentuk yang ni. Nabi akan beritahu apa akan jadi. Nabi bukan kata kena cari dia. Certain people kena cari. Macam Mahdi, kita cari Imam Mahdi. Tak payah cari. Kan, anda perlu jaga diri anda berdasar kepada apa yang anda belajar di Quran dan Sunnah. Cukup. Bukan perlu anda kena cari pula. Macam orang zaman kita sekarang ni cari talk share kemudian lindung daripada Dajjal. Kan, kalau Dajjal datang dia tak ada talk share kita, siapa kita nak bertanggung gantung? Allah. Tak gantung pada Allah Ta'ala, bukan gantung pada manusia dah. So Nabi kata dalam hadis yang sahih, kita bincangkan dulu. Seorang Muslim bila tanya tentang Dajjal, berapa lama dia akan tinggal di muka bumi dan sebagainya. Nabi SAW bila tanya sebut tentang Dajjal, kan Nabi tenggak berdam suara, tinggikan suara, para sahabat ingatkan Dajjal di belakang pokok tamar. Lalu bila Nabi nampak perkara berkenaan, Nabi tanya mereka, apa salah macam ni? Dia kata, Rasulullah, kau cerita tentang Dajjal, kau perlahankan suara, kau tinggikan suara, sampai kami rasakan Dajjal di belakang rumpun-rumpun tamar. Jadi itu kami takut-takut. Nabi kata, ghairul Dajjal akhafuni alaikum. Ada dan Dajjal, ada benda selain Dajjal lebih aku takutkan, bimbang ke atas kamu. Kalau dia datang, aku hadapi dia, kamu tak payah campur.
Kalau dia datang aku tak ada, maka setiap Muslim ni adalah penghujah diri masing-masing. Nabi tak kata suruh cari Imam Mahdi, tapi orang kita cari Imam Mahdi. Cari pula, nak jadi pun ada, nak jadi Imam Mahdi pun ada. Cari satu benda, jadi Imam Mahdi pun ada juga. So menunjukkan bahawa salah faham berkenaan tanda kiamat. Tu yang maksudnya nak jadi khalifah. Khilafah akan berlaku, nak ke tak nak. Tapi bukan maksudnya kita kena cari. Tak, relax lah. Bukan maksudnya benda tu bukan kita yang akan mewujudkan. Tak, bukan kita. Allah Ta'ala berikan bila masa sampai. Kan Islam akan naik balik dan sebagainya. Macam tu Isa, dia salah satu tanda kiamat. Dan memang kita kata hujah bahawa Isa turun ke dunia ni menjadi pemerintah dan sebagainya. Dia sebagai hujah ke atas orang-orang apa? Kristian. Sebab orang Kristian beri akan berkeras. Dan orang Yahudi pula tengah tunggu Al-Masih. Actually diorang masih lagi tunggu. Yahudi tunggu Masih tak sampai lagi, waiting. Yang Kristian dah tahu Isa pergi dan tahu akan datang balik. Ini janji dia. Tapi Nabi Muhammad SAW kata dia akan datang. Tapi ketika datang tadi, kita kata untuk menjadi hujah yang paling kuat ke atas semua bangsa yang lain ada kat dunia ni. Sebab kenapa kita kata itu yang akan datang, dia berkata Allah akan apa, dia akan apa, datangnya Isa nanti, dia akan apa, pecahkan salib, apa bunuh babi. Bukan kerja dia bunuh babi, tembak babi dan sebagainya. Maksud dia nanti kita akan bincangkanlah pengertian dia. Maksud dia tak ada siapa diikut benda berkenaan. Salib tak akan disembah lagi. Apa babi tak akan apa dimakan lagi, ditinggalkan saja. Maka tak ada siapalah peternak babi berjaya. Kan dia kata ada orang kan ternak babi kan untung, dia kata. Anyway, maksud dia itu pengertian asal yang kita kendaki dari sini. Tapi still maksud dia Isa AS datang, dia tanda kiamat, bukan cari. You don't have to search for him. Faham? Dia datang. Bila dia datang, bila Allah tentukan dia datang. Bukannya maksud dia kita ni. Dan bahkan jadi kes zaman Umar dahulu, seorang lelaki pernah dipukul oleh Umar. Kerana apa? Kerana dia kerja dia main ayat ni lah, tajuk ni. Dia kata apa? Jumpa orang, Isa dengan Muhammad, siapa lagi mulia? Pastilah Muslim kata Muhammad mulia. Sedangkan kita diajar dalam Quran, la nufarriqu baina ahadin min rusulih, kita beza-bezakan seorang Rasulullah Taala. Okey. Dia tanya. Lepas tu nanti yang akan datang balik lepas pada akhir zaman siapa? Orang kata lah Isa. Kenapa tak Muhammad? Dia kata, kan Muhammad dia patut datang, Muhammad yang akan datang patutnya, dia kata. Dia buat macam tu, dia buat macam confusion. Orang ramai pening kepala, tak tahu nak buat apa. Sampai last dia mengadu pada Umar pun, dia banyak benda. Dia jumpa orang, warmul salati urfa, fal'asifati asfa. Apa dia? Bila orang tak boleh jawab, Islam apa entah, gitu. Nama dia Subair. Subair. So dia bila dia Umar dengar tentang kisah lelaki ni, Umar doa, Allahumma makkinni minhu, ya Allah bagilah aku jumpa dia. Satu hari Umar bagi makan pada orang ramai pada hari Jumaat. Kemudian lepas makan, tengah-tengah makan tu dia angkat tangan. Dia kata, ya Amirul Mukminin wal mursalati urfa fal asifati asfa. Apa maksud dia? Umar kata ini dah orang dia. Umar ambil kayu, dia lepuk. Dia ketuk, dia pukul betul. Ni disebut oleh Imam Syafi'i dalam kitab Risalah, dan para ulama nukilkan. Ni kisah sahih berkenaan perkara ni. Mana zaman Umar memerintah dahulu ada seorang lelaki macam ni. Dia ambil kayu, dia pukul sampai lepas tu bila lelaki tu kata, "Udahlah Umar, bunuh saja, sakit. Aku tak tahan." So Umar berhenti pukul, Umar buang ke daerah. Dan Umar kata pada orang daerah berkenaan, jangan bercakap dengan dia sehingga dia ubah perangai. Pada di antara benda dimainkan tajuk ni. Tajuk berkenaan Isa turun ni. Memang kita kata dalam Islam Isa turun. Nabi kata Isa. Kita ada preference, kita kata tapi Muhammad kan lebih baik. Walau Muhammad lebih baik ke sekalipun, tetap Isa. Allah Ta'ala lebih tahu kenapa Isa patut turun. Okey? Bukan sebab kita pilih, sebab Allah Ta'ala yang pilih kerana berkenaan. Dan dia salah satu tanda kiamat. Bukan kita cari, dia akan datang. Macam berlaku tentang apa? Binaan bangunan kan? Bangunan banyak-banyak. Tuan-tuan try sekat robohkan bangunan dekat tanah Arab pun tak guna. Kan? Tak ada macam kiamat akan tertangguh 15 tahun ke, tak ada. Pasal benda tu akan berlaku. Bukan kerja kita. Tanda-tanda kiamat akan berlaku. Contoh macam kerajaan khilafah akan naik semula. Dia bukan benda yang kita kata, kenapa khilafah tak naik, kau berdosa. Tak ditanya kita. Bagi kita ditanya berkenaan apa kau buat untuk Islam, apa kau kerja untuk Islam. Bukan masalah kenapa kau tak merintah, kenapa kau tak jadi pemimpin. Tak pernah diajarkan macam tu. Tapi orang kita kena salah faham. Dia kata kena jadi pemerintah. Ini bukan mesti. Pasal anda tak jadi pemerintah pun, syurga neraka tetap ditanya berkenaan amal anda. Betul tak? Ke kalau jadi khalifah anda takkan ditanya soal Daud di kubur? Ada? Tak. Bahkan kena tanya lagi teruk. Kan dia dapat kuasa tak buat kerja, lagi teruk kena. Disekat dari kuasa tak dapat buat kerja, ada excuse. Ya Allah, aku tak dapat nak buat kerja sebab apa? Aku tak ada kuasa. Ni dah dapat kuasa tak buat kerja, lagi teruk kena sebenarnya. Tapi orang kita salah faham. Dia kata pasal itu ada tanda kiamat. Yang kita nak tak nak. Contoh macam bila Nabi kata akan jadi kerajaan monarki, kerajaan kuku besi. Nak ke tak nak, dia akan jadi. Kita suka ke tak suka, dia akan jadi. Try lah buat kita tangkap orang yang gila apa semua, dia akan jadi. Kan, dia akan jadi. Pusing mana pun tak akan lepas.
Ni masalah bila khilafah, pusing mana pun dengan asbab yang kita buat, yang Allah datangkan maka dia akan jadi. Bukannya sebab apa? Sebab kita cari. Bukan kita cari khalifah. Kalau kita cari khalifah, maka khalifah tu akan jadi. Lahir kerana kita cari, tidak sekali-kali. Tapi khalifah tu akan jadi bila mana? Bila Allah Ta'ala tentukan waktu dia datang. Jadi kita tak mengajar orang, kelas agama tak ada. Nak jadi khalifah macam mana? Nak jadi kan khalifah. Lepas tu ulama' keliling yang akan pimpin khalifah tadi kan, tak ada seorang pun hafal hadis hukum. Tak tanya hafal Quran, hadis hukum pun tak hafal. Lepas tu nak jadi hukum dengan Islam macam mana? Akan menghukum dengan hukum Islam. Lepas tu kan, semua tak tahu. Tanya apa dalil? Tak tahu. Tak boleh, dalam Islam takkan jadi macam tu. Faham? Bila asbab dia, kita datangkan dengan apa? Belajar, mengajar, sampaikan Islam kepada semua orang, sehingga sampai waktu dia apa? Balik state umat Islam. Jadi keadaan dia balik pada zaman awal Islam dahulu. Semua nak kepada Islam, tak nak kepada menentang Rasulullah SAW. Barulah manusia ni boleh kembali pada Islam. Tak kena kata masih lagi ada kan, masih lagi suara contoh macam berlaku di Mesir sekarang. Penjatuh penunjuk perasaan dia buat pada 30 Jun dahulu. Mana yang jatuhkan ini ketentera. Tak sah sebenarnya. Kejatuhan dia bukan pasal dia dictatorship, pasal dia yang jatuhkan dia tentera. Dia ada pemilihan pemimpin yang sah. Kan, melalui demokrasi. Tapi kita kata kerana demokrasi ini adalah bukan sistem Islam. Every time seorang naik, seorang lain akan jatuhkan. Naik je buat bising, tiba-tiba ada alasan. Tentera gunakan alasan orang ramai tadi untuk jatuhkan dia. Sedangkan benda tadi tak ramai pun. Yang orang ramai tadi siapa? Golongan liberal, golongan yang anti-Islam, anti-hadis, Kristian dan sebagainya. Semua berkumpul kat situ untuk menzahirkan tak nak pemimpin, tak nak syariat dilaksanakan. Tu je cerita dia. Yang kita sekarang ni, kita tengok mana jumhur, majoriti nakkan syariat dilaksanakan. Yang tak nak syariat tu minoriti, tapi digunakan minoriti sebagai alasan untuk jatuhkan kepimpinan tadi. Itu masalah yang berlaku. Kita kata masalah dalam demokrasi, anda takkan boleh kata tidak. Betul tak? Sekali orang tu dah tunjuk perasaan, so kita takkan boleh kata yang ni tak boleh pula. Kan dulu kita buat, lepas tu kita orang lain buat, kita tak boleh. Masalah lah. Kan orang kata kita kongsi. Jadi secara tak langsung kita kata benda-benda kena faham. Pergerakan yang ada sekarang ni, manusia makin nakkan syariat, itu asbab Allah Ta'ala datangkan. Bukannya maksud dia anda kena jadi khalifah. Maksud dia Allah Ta'ala datang asbab, maka maksud dia kerja anda kena kuat. Sampaikan Islam, sebarkan Islam lebih luas lagi, supaya sampai akhirnya apa? Semua orang akan kata sami'na wa ata'na. Barulah Islam tu lihat sana. Kalau masih lagi macam ni, sami'na wa ata'na tapi tak apa, takkan boleh. Kan? Ada 10 orang cukup macam ni, takkan boleh. Sebab kenapa para sahabat jumhur mereka adalah apa? Semua yang sami'na wa ata'na. Itu sebab orang munafik tak boleh naik. Oleh kerana dia pun keluar lagi suara mereka. Bayangkan dalam kita sekarang ni munafik lagi ramai. Takkan boleh berlaku. Tu sebab kenapa Islam ni kena dibersihkan dahulu. Ajarkan, sampaikan Islam baru betul. Kita kata jalan menuju kepada kemuliaan Islam itu sebagai gemilang dengan cara diajarkan. Sampaikan balik hadis-hadis Nabi SAW. Bukan dengan cara kita setakat bincang berkenaan macam nak rampas kuasa, atau macam mana kita nak mengkadirkan manusia ni supaya jadi khalifah. Faham? Jelas? Ada soalan? Nanti kita bincangkan insyaAllah nak pada teks hadis. Ya. Maksudnya tidak ada jizyah tu actually jizyah tu adalah cukai yang dikenakan kepada orang-orang bukan Islam yang berada di pemerintahan Islam. Macam ni, kalau kita umat Islam kena bayar zakat, non-Muslim kena bayar 1 dinar setiap tahun bagi seorang yang yang kuat, bertenaga, yang bekerja. Lelaki saja. Perempuan tak kena jizyah. Jizyah ni untuk lelaki saja. Lelaki yang bertenaga, yang kuat, bukan tua, bukan budak, yang bukan Islam, yang duduk bawah dalam kerajaan Islam. Memang tak tahu jumlah dia berapa banyak. Jizyah ni actually menunjukkan dia tunduk pada syariat itu je. Umat Islam bayar lagi banyak daripada tu. Umat Islam bayar lagi banyak kata mereka. Diorang kena benda tu. Mungkin cukai tanah. Kalau negara-negara yang tanah tak dirampas, itu ada cukai tanah. Mana tanah tadi dikerjakan, tapi ada cukai dia. Tapi kalau yang ini, jizyah ni akan berlaku pada mana negara yang umat non-Muslim tadi tak nak masuk Islam, duduk dalam negara kerajaan, dia kena bayar. Dia kena bayar bayaran. Untuk lelaki dewasa, bukan tua, bukan kanak-kanak, 1 dinar setiap tahun. Yang bersamaan dengan berapa 1 dinar? Sebab apa? Tak ada lagi option untuk tak Islam. There's no option anymore. Kalau tak nak Islam, bunuh. Sekarang kita tak, Isa akan datang dengan syariat itu. Nanti kita akan faham kaedah tadi. Maksud dia, ini kita akan bacakanlah secara detail. Maksudnya Isa AS ketika itu tak ada lagi diterima. Kalau sekarang ni disuruh kita terima jizyah. Bila Isa datang nanti tak terima lagi jizyah. Pasal apa lagi hujah? Diorang kata nak Kristian dah. Kan? He himself
come. Dia sini datang, diorang kata nak sembah dia, apa cerita? So tak ada alasan. So kalau kata Kristian dia bunuh. Tak ada lagi dah. Kristian kat agama lain tak kena terima dah. Tak ada jizyah lagi. Pasal dia datang, Nabi tu sini datang, siapa masalah dia? Kalau dia Mesiah yang ditunggu oleh Yahudi, dia Mesiah yang ditunggu oleh Kristian, kan? Tiba datang, tiba orang nak masih lagi nak agama dia orang, apa hal? Itu takkan berlaku. Sebab kenapa? Dia patahkan salib, dia tinggalkan gereja, takkan dipakai lagi dah. Kemudian babi takkan dimakan lagi, dan jizyah takkan diterima lagi. Unacceptable, tak ada jizyah. Faham Nanti kita bincangkan secara detail insya-Allah. Okey, wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa sallam alhamdulillah alamin. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.